Kita pergi rumah orang, Assalamualaikum. Rumah orang sunnah dia bukan duduk depan pintu macam ni badan. Tak. Rumah orang, kalau kita nak pergi, duduk jauh daripada pintu utama dan kita mengiring supaya kita tak nampak apa-apa yang bahaya aurat ke sebagainya, mengiring. Dan bagi salam, Assalamualaikum. Dan ziarah orang sakit atau ziarah orang hidup, eloklah bawa buah tangan. Itu sunnah dia. Ziarahlah orang sakit atau orang tak sakit pada waktu riadah, selepas asar, sebelum maghrib. Waktu petang tu, sambil-sambil tu pergilah ziarah. Dan yang ketiga, ulama kata ziarahlah pada waktu awal malam. Lepas maghrib ke, lepas isyak ke, awal-awal malam, tak nak lewat sangat. Dan kata ulama, jangan pergi ziarah orang sama ada sakit atau sihat, melainkan kecemasan. Sakit atau sihat, jangan pergi ziarah. Bila? 3 waktu. Pertama, sebelum subuh. Udah tak ada kerja. Sebelum subuh pergi bagi salam, Assalamualaikum. Ticak naik ada, ticak naik. Oh tu. Bukan ada pasal. Okey, itu satu. Dan yang kedua, tengah hari rembang, waktu zawal, matahari tegak atas kepala. 12.30 sampai pukul 1 nak masuk zuhur tu. Kita kat rumah ni gulung pakai plekat, baju tak pakai panas. Orang perempuan berkembat merata je dalam rumah. Kerana sebab tu rumah kita. Jangan pergi rumah orang tengah hari rembang. Anak-anak masuk bilik pun kena ketuk dan bagi salam dulu. Jangan terpa ikut suka hati je. Jangan pergi rumah orang waktu zawal, iaitu tengah hari rembang. Itu waktu-waktu yang tidak disuruh, malah dilarang. Dan yang ketiga, jangan pergi ziarah orang sakit atau orang sihat ketika lewat malam. Udah pukul 11.30 baru telefon. Ada rumah nak datang. Tengoklah apa, cok kodok ke, kopi O, cap gantang ke, apa-apa je lah. Tu tak boleh. Sebab tu tuan rumah layak untuk tidak menerima tetamu kalau dia tidak bersedia. Kita pergi rumah orang, Assalamualaikum. Rumah orang sunnah dia bukan duduk depan pintu macam ni badan. Tak. Rumah orang, kalau kita nak pergi, duduk jauh daripada pintu utama dan kita mengiring supaya kita tak nampak apa-apa yang bahaya aurat ke sebagainya, mengiring. Dan bagi salam, Assalamualaikum. Tunggu kejap. Mungkin dia dekat dapur kot. Daripada dapur nak datang ruang tamu jauh sikit. Lama tak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Panjang sikit. Tunggu tak jawab juga. Maka tak apa. Tunggu kejap. Dah lama tak boleh tak jawab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah macam ceramah. Kan? Tunggu tak jawab juga. Apa artinya? Baliklah. Yang kau pusing pergi pintu belakang kenapa? Tu jadi masalah kita. Balik. Tuan rumah tidak bersedia. Tak ada rumah ke? Motosikal ada. Betul. Kan ya? Orang perempuan lagi, dia corner pergi ke pintu belakang, pintu dapur, buka tingkap sikit. Mana tak ada ke? Tak boleh. Tuan rumah layak untuk tidak menerima tetamu pada saat dia tidak bersedia. Pada saat dia ada masalah anak dia. Bercakap dengan bini dia siang malam pagi petang, duk bergaduh itu, bergaduh ini, tiba-tiba kita pergi nak minta teh tarik, tak ada harapan. Maka sebab itu, ini cerita yang ada pada zaman Nabi. Nabi pergi rumah sahabat, Nabi bagi salam, Assalamualaikum. 3 kali Nabi bagi. Sahabat tu dengar. Masuk kali ketiga bagi, lepas tu tak jawab, Nabi pun pusing nak berjalan balik. Sahabat tu buka pintu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Kamu ada ke? Ada. Kenapa tak jawab? Aku rindu mendengar suaramu ya Rasulullah. Aku rindu berulang kali ketika kamu mengucapkan salam, nak aku jawab 2-3 kali, 4-5 kali. Oh, macam tu rupanya. Begitulah keadaan. Maka bagilah salam insya-Allah. Lepas tu ziarah orang sakit ni macam tu, pergi 3 waktu, jangan pergi 3 waktu.
dan ziarah orang sakit atau ziarah orang hidup, eloklah bawa buah tangan. Itu sunnah dia. Sunnah dia. Apa yang ada, kurma boleh. Tapi tengoklah keadaan kalau orang tu sakit kencing manis. Kencing manis dia pun dah tak boleh nak kira kencing manis tu. Test ni, test sampai tak boleh ada nombor lah. Jangan bawa kurma, mati terus orang tua tu. Oh Ustaz, ada hadis mengatakan bahawa barang siapa yang berpagi-pagi makan kurma 7 biji kurma ajwa, maka dia tidak ditimpa penyakit-penyakit. Ya, betul hadis tu, tapi baca bagi habis. Jangan baca sekerat jalan. Betul, orang yang beramal dengan kurma ajwa 7 biji satu hari, maka dia tak akan kena penyakit-penyakit besar. Kenapa? Disebabkan dia makan ketika dia sihat. Bukan dia makan ketika bila dah ada kencing manis baru nak makan. Itu masalah kita. Patut yang makan sekarang anak-anak cucu kita. Kita yang cek-cek kencing manis 21, 25, 27. Tak turun-turun. Jangan makan kurma. Kerana dia bersifat gula yang memberi tenaga tambahan dengan kadar segera. Macam kita makan pisang tu. Lebih dahsyat daripada pisang. Jadi nak pergi ziarah orang sakit macam mana? Tengoklah dulu dia sakit apa. Kalau betul dia kencing manis, kau jangan bawa musangking. Bawa kawan pantang tengok. Bukan pantang tengok. Itu pun satu perkara juga. Dan satu lagi saya nak pesan. Pergi jumpa nak ziarah orang sakit, jangan pergi jual barang. Ni perangai kita. Tak pernah-pernah pergi jumpa orang tu. Dengar-dengar kata dia sakit aja, pergi jual tilam herba. Orang tu tak payah pakai tilam, memang nak tunggu mati aja. Bawa-bawa tilam tu, mati terus. 3,000 tilam herba. Bukan ada pasal. Kalau nak, bagi tilam herba tu. Itu yang jadi masalah. Orang tu, doktor kata tak nak dengar. Facebook cakap, tiba-tiba dia percaya. Susah betul orang sekarang ni. Allahu ala Muhammad.